warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam wilayahku ceria. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Barisan Penolong Kanan, Puan Nuriati binti Pit, Cik Muhammad Nizam Samsudin, Puan Mazidah Muhammad Zalihan, semua guru SK Seri Bintang Utara, Tuan Haji Hakim bin Hamzah yang di-Ketua PIBG Sekolah Seri Bintang Utara dan AJK PIBG Sekolah, Datuk, Datin, para ibu bapa, penjaga murid-murid serta hadirin sekalian. Hari ini 12 Januari 2021, sesi taklimat orientasi persekolahan untuk murid-murid tahun 1. Saya Noria binti Haji Ismail, Guru Besar SK Seri Bintang Utara Kuala Lumpur, mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat datang kepada semua murid yang bakal menduduki tahun 1 tahun 2021. Permintaan permohonan yang ramai untuk ke SK Seri Bintang Utara, kiranya anak-anak puan-puan bertuah kerana berjaya dalam permohonan secara online dan rayuan. Syabas dan tahniah kepada semua kerana telah menjadi warga sekolah SK Seri Bintang Utara mulai tahun 2021. Tahun 2021 satu cabaran bagi semua kerana wabak COVID-19 yang melanda negara. Sekolah juga merasai kesannya. Kita tidak dapat bersemuka untuk melaksanakan orientasi yang telah dijadualkan pada permulaan 26 November 2020 awalnya dan ditukar pada 12 Januari, namun secara maya sahaja. Orientasi ini amat penting untuk anak-anak menyesuaikan diri dengan kehidupan baru, sesi persekolahan secara formal. Pengalaman yang mereka terima semasa tadika berbeza dengan berada dalam pembelajaran formal yang sedia ada. Sepanjang program, murid akan didedahkan program transisi dengan beberapa aktiviti untuk membiasakan diri murid dengan iklim sekolah ini. Program selama 43 hari dijalankan sebaik sahaja pembukaan persekolahan dibenarkan 2021 nanti. Datuk, Datin, para ibu bapa dan guru yang dihormati, sokongan dan dorongan ibu bapa amat penting dan secara automatik menjadi ahli PIBG sekolah atau KISB, kumpulan sokongan ibu bapa sekolah ini. Setiap aktiviti digalakkan bersama untuk mencapai kejayaan pada tahap optimum. Sumbangan fikiran, material dan aktiviti dipohon untuk kebersamaan dalam setiap perkara. Sebenarnya, pembelajaran tidak terbatas kepada penguasaan isi pelajaran semata-mata. Pembelajaran tersembunyi, hidden curriculum dari segi etika, sahsia, sikap, kepribadian, perawakan, penampilan, kerja berpasukan dan keberanian menyatakan pendapat ialah antara elemen-elemen modal insan utama yang diterapkan dalam sesi pembelajaran. Pengembangan bakat murid juga sangat dititik beratkan di sekolah. Tunjukkan tahap disiplin yang tinggi dalam penyertaan semua aktiviti yang bakal dilaksanakan sepanjang tahun 2021 kelak, insya-Allah. Oleh kerana tidak dapat bersemuka bersama ibu bapa penjaga waktu ini, segala urusan berkaitan bayaran, contoh modul transisi, tanda nama, kad ID murid untuk ke pusat sumber sekolah dan lain-lain boleh berurusan terus dengan guru kelas anak tuan-puan semasa bersekolah. Perkara utama, percayalah pada guru. Berilah sokongan padu yang mendidik dan membentuk anak-anak ke arah kecemerlangan akademik, sahsiah dan core kurikulum. Jika ada perkara yang tidak memenuhi keinginan atau kepuasan di hati ibu bapa, penjaga perlu bermusyawarah, berbincang dengan baik bersama dengan guru dan pentadbir. Saya percaya ibu bapa bijak menilai yang baik dan tidak
Andai ada yang tersilap faham, berundinglah dengan baik, sama ada dengan guru sendiri atau pentadbir. Kerjasama ibu bapa membantu kecemerlangan. Sebarang isu tidak diperbesarkan demi nama baik sekolah. Walaupun maklumat boleh diakses dengan mudah di hujung jari, iaitu sekadar menekan papan kekunci komputer, pembelajaran di bilik darjah masih tidak boleh diganti dengan cara lain yang lebih berkesan. Bilik darjah ialah dunia kecil murid-murid untuk menerokai, menyaring dan mengorganisasi ilmu yang telah disusun berdasarkan keperluan kurikulum, nilai dan aplikasi kehidupan di dunia sebenar. Sama-samalah kita menjadikan murid-murid sekolah ini maju dan cergas dalam pembentukan kerohanian dan sahsiah. Program pembelajaran DLP juga dilaksanakan di sekolah ini dan tawaran amat terhad kerana 2 kelas sahaja. Borang DLP, Dual Language Program dan borang APDM, aplikasi pengkalan data murid, kad rawatan pergigian akan diberi semasa hari pertama bersemuka persekolahan. Pemilihan murid untuk kelas DLP adalah berdasarkan permohonan keutamaan kepada yang menguasai syarat DLP semasa pembelajaran berdasarkan modul yang dijalankan. Jika permohonan melebihi permintaan, kemasukan akan ditentukan oleh panel dan jawatankuasa DLP sekolah. Berkaitan kurikulum, pentaksiran bilik darjah yang sebelum ini dikenali sebagai pentaksiran sekolah melibatkan tahap penguasaan murid dalam mata pelajaran. Pentaksiran PBD tahun 1 di sekolah ini dilaksanakan sebanyak 7 kali setahun. PBD dilakukan secara formatif dan sumatif, iaitu berterusan sepanjang tahun bagi mencapai tahap penguasaan minimum, iaitu tahap penguasaan 3. Tafsiran bagi tahap penguasaan untuk makluman ibu bapa. Tahap 1, tahu perkara asas. Tahap penguasaan 2, tahu dan faham. Kefahaman yang menjelaskan sesuatu perkara yang dipelajari secara komunikasi. Tahap penguasaan 3 yang dimaksudkan tahu, faham dan boleh buat. Pengetahuan untuk melaksanakan suatu kemahiran pada suatu situasi. Tahap penguasaan 4, tahu, faham, boleh buat dengan beradab. Penguasaan melaksanakan kemahiran dengan beradab mengikut prosedur yang sistematik. Penguasaan tahap 5, tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji. Menggunakan pengetahuan dan mengaplikasikan kemahiran pada situasi baru mengikut prosedur secara sistematik, positif dan tekal. Manakala tahap penguasaan 6, tahu, faham dan boleh buat dengan beradab misali, iaitu murid boleh menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi yang baru secara analitik, sistematik, sikap positif dan kreatif serta boleh dicontohi. Guru akan membuat keputusan secara beretika, menganalisis dan membuat rumusan dengan mengambil kira elemen pertimbangan profesional. Berkaitan jadual waktu, semasa bersekolah secara bersemuka, hari Isnin 7.30 hingga pukul 1 tengah hari. Hari Selasa hingga Khamis 7.30 hingga 12 tengah hari. Hari Jumaat 7.30 hingga 12 tengah hari. Berkaitan hal ehwal murid, peraturan sekolah. Yang pertama, pakaian. Lelaki, baju kemeja putih berlengan pendek, bertali leher, lencana sekolah dan tanda nama, seluar panjang berwarna biru gelap dan berkasut hitam atau stokin hitam. Sekiranya kasut putih, stokin pun perlu putih. Bagi perempuan, berbaju kurung warna putih, kain biru gelap, tudung dan anak tudung berwarna putih. Bagi yang memakai blouse, pinafore warna biru gelap, rambut diikat emas
atau yang panjang dengan ribin berwarna putih. Baju sukan, t-shirt sekolah dan seluar rek sekolah biru gelap ada dijual di kedai buku sekolah. Panduan kedudukan lencana pada baju boleh rujuk dalam slide yang disediakan. Dan paling penting sekali, kehadiran semasa ke sekolah adalah wajib kecuali sakit. Yang sakit perlu sertakan surat sakit kepada guru kelas. Maklumkan kepada guru kelas masing-masing. Datang lewat tidak dibenarkan sama sekali. Puan-puan telah memaklumkan bahawa rumah kediaman murid berhampiran dengan sekolah. Jadi tidak perlu ada sebarang alasan untuk lewat datang ke sekolah. Penghantaran murid sehingga pintu utama sekolah sahaja. Tidak dibenarkan masuk ke dalam sekolah tanpa sebarang urusan. Ikut SOP yang telah ditetapkan. Borang APDM dan kad rawatan gigi akan diedarkan oleh guru kelas pada hari persekolahan. Ibu bapa dan penjaga perlu mengisi borang tersebut dengan lengkap dan tepat untuk memudahkan pihak sekolah menguruskan hal kecemasan dan bantuan. Begitu juga dengan borang tempahan nama murid yang akan diberikan semasa hari persekolahan. Borang yang telah lengkap diisi perlu diletakkan di dalam beg sekolah anak-anak beserta dengan wang bayaran. Dokumen butiran murid yang perlu dilengkapkan hendaklah diserah pada minggu pertama sesi persekolahan. Lihat slide untuk rujukan. Semua yang telah lengkap perlu dimasukkan dalam profil murid yang boleh dibeli di kedai buku sekolah. Kedudukan kelas murid untuk tempoh transisi disusun secara abjad nama mengikut kelas. 1 Bumi, 1 Mustari, 1 Neptun, 1 Uranus dan 1 Zuhal. Sementara setelah ditentukan kelas DLP, barulah kekal dalam kelas tersebut selama setahun, iaitu 1 Cempaka, 1 Melur, 1 Anggrek, 1 Dahlia dan 1 Kenanga. Sebarang perubahan akan dimaklumkan melalui medium WhatsApp dan laman web sekolah. Senarai nama murid mengikut kelas akan dikeluarkan pada 19 Januari 2021. Kerja rumah atau latihan murid perlu sentiasa disemak oleh ibu bapa atau penjaga. Pastikan siap mengikut masa yang diberi. Sebolehnya tidak mahu ada laporan negatif dari ibu bapa tentang beban kerja rumah. Guru-guru berusaha untuk memberi latihan mengikut keupayaan. Jika ada sebarang masalah tentang disiplin atau sebagainya, ibu bapa berhubunglah dengan pentadbir atau guru disiplin. Saya kira saya akan akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.